Assalamualaikum, saya Ahmad Nur Fitri sebagai Ketua Kumpulan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azhar Asfar Abdul Rahim. Saya sebagai penulis. Assalamualaikum, saya Aidil Hafiz Azmi sebagai timbalan penulis. Nama yang diberi ialah Anik Wafri bin Muhammad Sarwan dan tugas saya adalah untuk mengumpul maklumat. Saya Ahmad Azri bin Anwar sebagai editor. Nama saya Muhammad Akil Akmal Baigulam Zaidi. Saya memegang jawatan selaku designer kumpulan. Nama saya Muhammad Peluang pendidikan yang merata. Pertama, ICT telah membuka peluang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat termasuk kawasan pendalaman atau yang terpinggir. Yang kedua, perkembangan platform pembelajaran dalam talian khusus digital dan akses kepada bahan pembelajaran untuk semua golongan. Pembentukan kesedaran budaya. Pertama, ICT berperanan dalam menyebarkan informasi tentang kepelbagaian budaya di negara. Yang kedua, media sosial dan platform digital yang mempromosi warisan budaya, festival dan acara kebudayaan yang memperkukuhkan kesedaran dan perfahaman antara pelbagai etnik. Keterlibatan awam dalam pembangunan negara. Pertama, ICT memudahkan keterlibatan awam dalam proses pembangunan negara. Yang kedua, penggunaan aplikasi untuk memberi maklum balas, menyuarakan pendapat atau menyokong projek pembangunan komuniti. Keberkesanan komunikasi dan perhubungan. Yang pertama, kepentingan keberkesanan komunikasi melalui teknologi seperti pembincangan dalam talian, webinar dan mesyuarat maya. Yang kedua, komunikasi yang cekap mampu memperkasakan hubungan antara pelbagai lapisan masyarakat dan pihak berkuasa, meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan. Antara cabaran dan risiko teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesepadan nasional ialah gelombang informasi tidak seimbang. Gelombang informasi tidak seimbang boleh menjadi ancaman serius terhadap kesepadan nasional. Dalam keadaan di mana masyarakat menerima maklumat yang berbeza, kesefahaman rakyat mungkin akan memperluaskan jurang perbezaan antara sosial dan politik. Golongan yang mempunyai akses dan kawalan terhadap sumber maklumat mungkin menggunakan kelebihan ini untuk membentuk perkara yang sesuai untuk kepentingan mereka. Seterusnya, ancaman terhadap privasi dan keselamatan. Serangan cyber, pencurian identiti dan pelanggaran privasi boleh merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan membahayakan kestabilan persatuan nasional. Oleh itu, kita perlulah sentiasa mengaktifkan pertahanan firewall yang berada di dalam komputer ribet kita untuk mengelakkan ancaman cyber yang berada di luar sana. Akhir sekali, jurang teknologi dan potensi pengasingan. Keupayaan untuk mengakses peralatan digital dan sambungan internet seringkali terbatas dalam kalangan golongan yang kurang berkemampuan ekonomi. Oleh itu, inisiatif untuk memberikan akses kepada teknologi, terutamanya kepada golongan yang kurang berkemampuan, perlu diberikan keutamaan daripada pihak kerajaan. Yang pertama, perubahan dalam revolusi digital. Revolusi digital telah mengubah fundamental cara kita berkomunikasi, bekerja dan menjalani hidup. Dengan kehadiran teknologi visual seperti internet, media sosial dan perangkat pintar, kita terlibat dalam sebuah kehidupan digital yang memudahkan urusan. Komunikasi menjadi lebih cepat, pekerjaan menjadi lebih efisien dan kehidupan seharian menjadi semakin mudah. Kesemuanya dapat menciptakan dunia yang lebih berintegrasi dan dinamik. Yang kedua ialah pengaruh terhadap identiti kebangsaan.
Revolusi digital telah memberi impak kepada cara individu mengenal diri sebagai warga negara melalui peningkatan keterlibatan dalam isu-isu global. Perubahan pandangan terhadap kebangsaan dan pengaruh budaya digital yang merentasi sebadan negara. Kini, individu lebih cenderung terlibat dalam perbincangan global, mengambil kira berbagai perspektif dan membentuk identiti yang tidak terbatas kepada batasan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh aliran maklumat dan budaya yang melintasi sepadan. Yang ketiga adalah tantangan keseimbangan identiti. Sentuhlah tentang tantangan yang muncul akibat pergeseran identitas kebangsaan di era digital. Konflik antara nilai tradisional dan budaya global menjadi satu isu sentral di mana kepelbagaian pandangan seringkali menimbulkan ketegangan. Selain itu, risiko kehilangan identiti kebangsaan dalam arus informasi digital turut muncul dengan pengaruh global yang boleh merosak tanpa batas. Dalam situasi ini, kepentingan untuk memelihara dan mengekalkan nilai-nilai kebangsaan sambil memahami dan merangkul aspek global menjadi unjah penting dalam era digital ini. Yang keempat adalah pentingnya menemukan keseimbangan. Akhiri dengan menyampaikan pentingnya menemukan keseimbangan antara kemajuan digital dan pelestarian identiti kebangsaan. Sarankan langkah-langkah atau pendekatan yang dapat diambil oleh masyarakat dan pemerintah untuk memastikan keseimbangan ini terjaga. Langkah-langkah konkret perlu diambil oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat perlu memahami betapa berharga dan relevannya warisan budaya dalam konteks globalisasi digital. Pendidikan yang mempromosikan cinta akan budaya lokal dan sejarah negara adalah perkara yang amat penting. Seterusnya, tajuk keempat, inklusiviti dalam ruang digital. Yang pertama adalah kejayaan program kesedaran digital. Kesedaran digital yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan akses kepada ruang digital. Program-program ini telah memberikan manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Yang kedua adalah meneroka inovasi digital untuk memperkukuhkan kesepaduan. Dalam bahagian ini, kami akan menceritakan bagaimana inovasi digital yang digunakan untuk memperkukuhkan kesepaduan dalam masyarakat. Seperti contoh, aplikasi atau platform digital yang mempromosikan kerjasama antara pelbagai kumpulan sosial, etnik dan budaya. Yang ketiga, menangani jurang teknologi dan pendidikan. Di sini kami akan menceritakan usaha-usaha pihak kerajaan atau bukan kerajaan untuk menangani jurang teknologi dan pendidikan, serta kami akan menceritakan program-program yang berhasil mengurangkan jurang akses dan memberi peluang pendidikan yang lebih merata kepada rakyat Malaysia. Tajuk 5. Pendekatan negara-negara terpilih terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Infrastruktur TMK, Singapura, UK dan Malaysia dalam perlumbaan canggih. Kecanggihan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi TMK di Singapura, UK dan Malaysia. Perbandingan dalam aspek kecepatan internet, penetrasi perangkat digital dan kemajuan lain dalam ruang TMK. Inisiatif kerajaan dan strategi digital mengubah gaya hidup dengan teknologi. Kerajaan masing-masing negara untuk mengubah gaya hidup melalui penggunaan teknologi. Program digital yang mencakup pendidikan, kesihatan atau ekonomi digital yang mempromosikan kemajuan dan kelestarian. Adopsi masyarakat memeluk masa depan digital. Teknologi oleh masyarakat di Singapura, UK dan Malaysia. Program kesedaran atau kejayaan yang mempromosikan adopsi teknologi di kalangan masyarakat. Keamanan dan privasi data. Perlindungan di era digital. Setiap negara terhadap keamanan dan privasi data dalam era digital. Langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi data pengguna dan menganggapi ancaman keamanan cyber. Sekian, terima kasih.